13 buah sekolah diarahkan ditutup sementara sehingga satu tarikh diumumkan kelak susulan kejadian pembuangan sisa bahan kimia ke dalam Sungai Kim Kim, Pasir Gudang, Johor. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan Alam Sekitar dan Pertanian Negeri, Dr. Sahrudin Jamal berkata, arahan penutupan itu melibatkan 4 buah sekolah menengah kebangsaan dan 7 sekolah kebangsaan serta 2 sekolah agama. Antara sekolah menengah yang terlibat adalah SMK Pasir Putih, SMK Tanjung Puteri Resort, SMK Kota Masai dan SMK Kota Masai 2. Sekolah kebangsaan pula melibatkan SK Taman Pasir Putih, SK Pasir Putih, SK Tanjung Puteri Resort, SK Kota Masai 2, SK Kota Masai 3, SK Kota Masai dan SK Perigi Aceh. Sekolah agama pula melibatkan Sekolah Agama Kampung Pasir Putih dan Sekolah Agama Taman Pasir Putih. Tambah Dr. Sahrudin, arahan penutupan 13 buah sekolah ini dikeluarkan bermula hari ini sehingga tarikh yang ditetapkan. Jelasnya arahan ini susulan kerajaan negeri melalui Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri telah mengaktifkan jawatan kerja bagi menangani kejadian pembuangan sisa bahan kimia di Sungai Kim Kim. Beliau menambah jawatankuasa kerja itu diaktifkan bagi menyelaraskan dan memantau kejadian tumpahan bahan kimia yang berlaku. Kerajaan negeri juga bersetuju untuk melantik kontraktor yang dilesenkan oleh Jabatan Alam Sekitar bagi melaksanakan kerja-kerja pembersihan di Sungai Kim Kim sepanjang 1.5 km yang akan diselaraskan oleh pihak Jabatan Pengairan dan Saliran dan JAS negeri. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Negeri Johor JKNJ menafikan penularan kabar angin menerusi WhatsApp. Kononnya, Hospital Sultan Ismail Johor isytihar Red Alert susulan terdapat beberapa kes kematian akibat pencemaran sisa toksik di bandaraya berkenaan. Menurut pengarahnya, Dr. Salihuddin Abdul Aziz, sehingga kini tiada sebarang kematian susulan kejadian pembuangan sisa toksik di daerah Johor Bahru. Jelasnya, sebarang maklumat terbaru berhubung isu terbabit akan disiarkan dari semasa ke semasa oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. Orang ramai diminta untuk lebih prihatin dengan memperoleh maklumat sahih daripada pihak berwajib bagi mengelakkan timbulnya maklumat palsu yang mendatangkan kerisauan orang ramai. Dan untuk mendapatkan perkembangan terkini pencemaran berkenaan, kita terus sahaja bersama wartawan kami Muhammad Zahir Senapiah. Jadi Zahir, apa yang terkini mengenai pencemaran berkenaan? Terima kasih Syahira. Di sepentas saya kini berada di hadapan Hospital Sultan Aminah Johor Bahru, di mana sebahagian kira-kira 35 pesakit termasuk pelajar dan penduduk kampung sedang dirawat di hospital ini yang dimasukkan lewat petang semalam. Daripada jumlah itu, 5 pesakit kini berada di zon merah, 19 berada di zon kuning, manakala bakinya adalah berada di zon hijau. Dan sehingga kini lebih 500 penduduk ataupun pelajar daripada Pasir Gudang telah pun mendaftar sebagai pesakit di Hospital Sultan Ismail dan Hospital Sultan Aminah ini. Dan sebahagian besar daripada mereka berada dalam keadaan stabil. Namun ramai juga yang telah pun diberi rawatan sebagai pesakit luar dan telah pulang ke rumah masing-masing. Dan suatu perkembangan yang menarik yang dapat saya kongsikan di sini adalah malam tadi kerajaan negeri telah mengaktifkan bilik gerakan pengurusan bencana negeri yang akan dibuka pada pagi ini di Pasir Gudang, di Majlis Perbandaran Pasir Gudang, di mana bilik gerakan ini akan mengambil alih semua kerja-kerja dan juga program-program di pencemaran toksik kimia ini. Dan saya dipahamkan sebahagian besar daripada mangsa-mangsa juga telah pun dimaklumkan mengenai perkembangan ini. 13 buah sekolah seperti mana yang Syahra sebut tadi, 13 buah sekolah telah diarah tutup sementara bagi membolehkan pelajar-pelajar ini
berada di rumah dalam keadaan baik dan tidak berada di sekolah. Namun timbul persoalan mengenai tahap keselamatan udara di kawasan Pasir Gudang ini, meskipun sebahagian besar pelajar-pelajar ini berada di rumah dan penduduk berada di rumah, namun mereka masih lagi menghirup udara yang sama, dan ini menimbulkan persoalan sejauh mana tahap keselamatan penduduk di kawasan itu. Satu lagi perkembangan yang boleh saya kongsikan setakat ini ialah kerajaan negeri juga telah mengarahkan Jabatan Alam Sekitar melantik satu kontraktor bagi membersihkan Sungai Kim sepanjang 1.5 km daripada bahan-bahan kimia yang telah dibuang untuk mengelakkan berlakunya kembali pencemaran udara. Dan apa yang berlaku semalam adalah rentetan daripada perubahan cuaca di mana cuaca panas itu telah memberi kesan kepada bahan kimia dan bertindak balas menyebabkan berlaku pencemaran dan menyebabkan 2 buah sekolah, itu Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort dan SMK Tanjung Puteri Resort yang terpaksa ditutup. Jadi sehingga kini kami juga masih menanti perkembangan mengenai tindakan-tindakan yang akan diambil oleh pihak kerajaan negeri, khususnya Jabatan Pendidikan, yang dijangka akan mengumumkan tarikh untuk membuka semula sekolah-sekolah berkenaan selepas semuanya didapati selamat. Jadi sekian dulu laporan saya daripada Johor Bahru ini.